我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，求主你赐福今天的聚会， Tuhan berkatilah kebaktian hari ini. 愿主你的真理打动我们的心， Kiranya kebenaran Tuhan menggerakkan hati kami. 给我以敬畏你的心，顺服你的话， Sehingga dengan hati yang takut kepada Tuhan kami boleh taat kepada 使你 firman-Mu. 的道改变我们的生活， Kiranya firman Tuhan mengubah hidup kami. 使我们更亲近你，也更荣耀你。 Sehingga kami boleh lebih dekat kepada Tuhan dan lebih memuliakan Engkau. 赐福你的仆人讲地翻译的， Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan ataupun yang menerjemahkan. 使我们可以把你的话传讲清楚， Sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. 叫我们众人得到光照，得到造就。 Sehingga umat-Mu mendapatkan penerangan dan boleh dibangun. 我们为今天不能参加聚会的人祷告， Kami berdoa untuk orang-orang yang tidak bisa hadir hari 愿 ini. 你的爱充满他们， Kiranya kasih Tuhan memenuhi 你 mereka 亲自与他们同在。 dan besertalah dengan mereka ya 我们 Tuhan. 感谢赞美， Kami bersyukur dan memuji Tuhan. 奉主耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们感谢上帝，上个礼拜的儿童的这个圣经营已经结束了， Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu yang lalu Bible Camp Nasional untuk anak-anak telah berakhir. 来参加的报名的人有6000人。 Yang hadir, yang mendaftarkan diri ada 6.000 orang 当 anak. 然，在电视面前，有时只有一个人，有时有2、3个人。 Sudah barang tentu di hadapan televisi itu kadang hanya ada 1 orang, kadang ada 2-3 orang. 很多的教会召集了200人、100多人一同听这个信息。 Tetapi banyak gereja yang mengumpulkan anak-anak, kadang-kadang 100 anak, kadang-kadang 200 anak untuk bersama-sama mendengarkan firman 所以一 Tuhan. 共加起来一定超过1万人。 Maka keseluruhannya kalau kita jumlahkan pasti lebih dari 10.000 这 anak. 是上帝奇妙的带领， Ini adalah pimpinan Tuhan yang ajaib. 因为我们在过去有8、9年的时间，有这个儿童的圣经营， Karena pada waktu yang lalu kita mempunyai waktu menyelenggarakan Bible Camp Nasional untuk anak-anak selama 8-9 tahun. 每一次只有100多人。 Setiap kali hanya 100-an anak. 到了去年年初，我就对大家说：不行了，我们应当要勇敢对更多的孩子传福音。 Sampai kepada awal tahun yang lalu saya mengatakan kepada rekan-rekan tidak boleh seperti ini, kita harus lebih berani memberitakan Injil kepada 所 anak-anak. 以结果去年我们的圣经营有1000多个小孩子参加， Dan akhirnya pada tahun yang lalu Bible Camp Nasional dihadiri oleh 1.000 lebih anak-anak. 我们满意不满意？ Apakah kita puas atau tidak? 上帝不满意。 Tetapi Tuhan tidak puas. 所以这一次借着疫情的困难，孩子不能到这里，我们打开给他们在家里参加这个圣经营。 Maka kali ini melalui kesulitan yang kita hadapi karena suasana pandemi ini, kita membuka siaran online ini sehingga firman Tuhan boleh disampaikan ke tempat-tempat mereka. 想不到上帝做了大功， Tidak disangka bahwa Tuhan telah bekerja karya yang besar. 去年的1000变成今年的1万人能够参加，能够听这一个圣经营的信息。 Dari 1.000 anak tahun yang lalu bertambah menjadi 10.000 anak-anak pada tahun ini mulai mendengarkan firman Tuhan. 神的奇妙， Ini keajaiban Tuhan. 神的道不受捆绑， Firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. 这个是圣经所讲的话语。 Ini yang disampaikan dalam 那 Alkitab. 么这个礼拜我们要有3天这个少年的进修会。 Dan minggu depan kita akan menyelenggarakan retreat untuk kaum remaja selama 3 hari. 我们平常 NRETC 都是1000多人， Biasanya NRTC kita selenggarakan itu dihadiri oleh 1000-an 这一次我 remaja. 们让大家公开报名， Sekarang kita membuka pendaftaran secara 用 luas 转播来进行。 dan secara streaming kita menyelenggarakan retreat ini. 到昨天晚上报名的已经有4000多人， Sampai tadi malam yang mendaftar sudah lebih dari 4.000 anak 明 remaja. 天、后天、礼拜3， Kemudian besok, lusa sampai kepada 我 Rabu 们还有好几天可以报名， masih ada beberapa hari lagi mereka boleh 所 mendaftar. 以很可能会超过4500到5000个人报名。 Maka mungkin sekali melampaui 4.500 sampai 5.000 remaja yang bisa 这个都 mendaftar. 是神自己做工，因为我们传福音太慢了，所以上帝为我们开了更大的路。 Ini semua Tuhan sendiri yang bekerja karena kita terlalu lambat memberitakan Injil. Oleh karena itu Tuhan membuka jalan yang lebar kepada kita. 感谢上帝 Kita，bersyukur kepada Tuhan. 他自己做了他的工作。 Dia telah mengerjakan pekerjaannya sendiri. 我们直到现在只能说，我们不能为主工作，
我们是看主怎么工作。 Sampai saat ini kita hanya bisa mengatakan kita tidak bisa bekerja untuk Tuhan, kita hanya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. 那么这几个月，我们的主日讲道照样用 streaming 传播出去。 Dan selama beberapa bulan ini kita tetap akan menyiarkan khotbah kita secara streaming. 我们中文的聚会，每一天礼拜天听我们讲道 streaming 的人超过2000多人。 Setiap hari Minggu orang-orang yang mengikuti kebaktian kita termasuk melalui streaming itu lebih dari 2000我们 orang. 9点半中文的英语文的聚会超过了9000人。 Kemudian untuk kebaktian berbahasa Indonesia jam 9.30 dihadiri atau diikuti oleh lebih dari 9.000 那么 pemirsa. 现在政府已经放松，使我们可以自己到礼拜堂来做礼拜。 Sekarang pemerintah kebijakannya sudah dilonggarkan sehingga kita boleh beribadah secara fisik di 为了 gereja. 避免传染， Tetapi demi menghindari penularan, 所以给我们离开几个位置，不要坐得太满。 maka kita pun menjaga jarak sehingga tidak berduduk bersampingan. 所以如果4个位置一个人的话， Maka jikalau 4 kursi diduduki oleh satu 我 tempat 们 duduk, 中文部的这个礼拜堂可以来300到400人。 maka untuk aula John Calvin ini bisa dihadiri 300 sampai 400 orang. 我们现在来参加的人还在100人上下。 Dan orang-orang yang hadir dalam kebaktian saat ini kira-kira 100-an plus minus. 我们继续祷告， Kita terus 求 berdoa, 上帝施恩。 kiranya Tuhan 我 beranugerah. 们第2堂的聚会大概有500人参加。 Kemudian kebaktian berbahasa Indonesia dihadiri kira-kira 500其 orang. 实第2堂的聚会座位有4000多人，可以超过1000多人参加。 Sebenarnya tempat duduk untuk kebaktian Indonesia itu bisa dihadiri oleh 1000-an orang. 求上帝赐福给我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 好，现在今天我们要讲的道是在马太福音第5章。 Kita akan melanjutkan khotbah hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 5. 从33节一直读到37节， Kita akan membaca dari ayat ke-33 sampai ke-37. 我们大家翻到了以后，我们一同开声来读。 Setelah kita mendapatkannya, mari kita buka suara kita membaca 我 bersama. 读33，你们读34，我35，你们36。 Saya membaca 33, jemaat membaca 34, saya membaca 35, jemaat membaca 36. 37节我们开声一同读。 Ayat ke-37 kita buka suara kita membaca bersama. 现在我们开始读马太福音5章33节。 Injil Matius pasal 5 ayat ke-33. 你们又听见有吩咐古人的话说，不可背誓，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们， 34节大家读1、2、3。 只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是上帝的座位。 不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城。36节， 又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。 你们的话是是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者，或者出于那从恶里面出来的。我们请这个胡信长老带领我们做一个祷告。 亲爱的天父上帝，我们感谢你，因为在主里有说不尽的恩赐。我们感谢你，你给我们有丰盛的机会来聆听你的话语。我们这个时候已经打开你的话语，求主这个时候打开我们的心怀意念，好让我们能够专心聆听你的话语。求圣灵感动我们，好让我们能够明白你话中的奥秘。我们恭敬把你的仆人唐牧师交托在主的恩手中，求主的灵感动，求主的灵恩膏他，好让他所传讲的一切都是合乎神的心意。我们把以下的时间恭敬仰望交托，奉主耶稣的名，阿门。我们这30年在上帝的面前所传讲的话语， Selama 30 tahun ini, firman Tuhan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, 把新约圣经最重要的几本书都讲解清楚了。 kita telah menjelaskan beberapa kitab di dalam perjanjian baru yang penting. 我们用3年半的时间解释约翰福音， Selama 3,5 tahun kita menjelaskan tentang Injil Yohanes. 我们再用5年半的时间
解释罗马书， Kemudian dengan 5,5 tahun kita menjelaskan tentang kitab Roma. 我们再用2年半的时间解释以弗所书， Kemudian dengan waktu 2,5 tahun kita menjelaskan tentang Efesus. 有我们再用4年的时间，我们解释希伯来书。 Kemudian dengan waktu 4 tahun kita menjelaskan kitab 这 Ibrani. 是新约圣经最重要的4卷书， Ini adalah 4 kitab yang paling penting di dalam perjanjian baru. 其中我们也有解答问题，还有专题讲座。 Di antaranya juga kita menyelenggarakan sesi tanya jawab juga seminar dengan topik khusus. 完了以后呢，我们把这些都印成书出来， Setelah ini semua kita membukukannya, 所以有几十本的书已经印出来了。 maka ada beberapa puluh buku yang telah dicetak. 在几年前，我们又把它汇合变成5大卷， Kemudian di dalam beberapa tahun yang lalu kita pun merangkumkannya menjadi 5 buku yang 然后我 besar. 们再一次解释约翰福音。 Kemudian satu kali lagi kita menjelaskan tentang Injil 我们 Yohanes. 第2次解释约翰福音的时候，差不多用了6年的时间。 Kali yang kedua ketika kita menjelaskan Injil Yohanes kita menghabiskan hampir 6 tahun. 我们再讲很多的讲座的问题， Kita menyelenggarakan kembali beberapa seminar dengan topik yang 以后 penting. 我们就专注3大题目。 Kemudian kita memusatkan pada 3 tema yang 第一条的 besar. 题目就是10条诫命， Tema yang pertama adalah tentang 10 hukum 第2 Tuhan. 条题目是主导文， Tema yang kedua adalah doa Bapa kami. 第3条题目是使徒信经。 Tema yang ketiga adalah iman rasuli. 这些全部讲完了以后， Setelah selesai tentang ini 我 semua, 们已经花了30年的时间。 kita telah menghabiskan waktu 30 tahun 那么 lamanya. 这今年开始， Dan mulai tahun 我 ini 们就传讲登山宝训， kita mulai berkhotbah tentang khotbah di bukit 这个 ini. 都是神安排我们有系统明白圣经的信息。 Ini semua merupakan pengaturan Tuhan sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan secara sistematis. 那么今年我们已经过了差不多半年的时间了。 Dan tahun ini kita sudah menghabiskan waktu kira-kira setengah 我 tahun. 们创马太福音第5章才讲到30多节， Dan Injil Matius pasal 5 kita baru sampai kepada ayat ke-30-an. 最后的1个月， Dan bulan yang terakhir 我们论到耶稣讲的话跟古人所听见的话不同的地方。 kita membicarakan tentang perbedaan yang disampaikan oleh Yesus dengan yang disampaikan oleh para nenek moyang. 从字迹来说， Secara harafiah kalau kita katakan 同样的几个字； itu sama beberapa kalimat. 从内容来说， Tetapi kalau kita memandangnya secara 耶 makna, 稣所发挥出来的是很深奥、很新鲜，也是永久的真理。 yang disampaikan oleh Yesus adalah satu kebenaran yang kekal, yang sangat segar. 耶稣传讲登山宝训的信息， Ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit ini, 他一方面要重生过去人听过的道是很重要的， di satu sisi dia mau mengulangi semua firman Tuhan yang pernah didengar oleh orang-orang yang masa 但 lalu. 是他要告诉人，你们所听见的跟你们接受的解释需要更正。 Tetapi dia memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu bahwa yang mereka dengarkan dengan yang sesungguhnya itu perlu dikoreksi. 是你们听古人有话说， Kalian mendengarkan yang disampaikan kepada para nenek moyang, 只是我告诉你们。 tetapi aku katakan 那 kepadamu. 么这些耶稣所挑选出来要更正的重要的题目是什么呢？ Lalu tema apakah yang Yesus pilih untuk dikoreksi? 耶稣先提到恨恶别人是不可以的， Terlebih dahulu Yesus mengatakan tentang benci orang lain itu tidak diperbolehkan. 从这一句话告诉我们，我们需要建立人际之间好的关系。 Dari kalimat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus membangun satu hubungan antar personal. 你们不可以杀人。 Jangan membunuh. 这句话的意思是不是真的用刀去杀人呢？ Apakah kalimat ini berarti dengan pisau kita membunuh seseorang? 耶稣说不是如此。 Yesus mengatakan bukan 你 demikian. 们连随便责备人、骂人都不可以的。 Bahkan kalian sembarangan menghardik, memarahi siapapun itu tidak 你 boleh. 不可能把你的兄弟骂成拉加， Janganlah kita memarahi saudara kita sebagai raka. 你不可以把兄弟骂成魔力。 Janganlah kita memarahi saudara kita juga sebagai moli atau kafir atau bodoh. 这使你们不能逃脱地狱的火。 Ini akan membuat kalian tidak bisa luput dari api 所以 neraka. 这杀人是第6诫里面提出来的。 Dan jangan membunuh ini disampaikan di dalam
hukum yang ke-6 dari hukum Musa. 第二样，耶稣从第7诫再提出一条诫命， Kemudian dari hukum yang ke-7 Yesus mengatakannya lagi tentang 你 hukum 不 itu, 可犯奸淫。 yaitu jangan berzina. 所以这里耶稣提到2样重要的事情， Di sini Yesus mengangkat 2 hal yang penting. 你要怎样建立正式的家庭， Bagaimanakah kita bisa membangun satu keluarga yang sejati? 怎样保持圣洁的关系。 Bagaimana kita mempertahankan hubungan yang 那么， suci? 如果你们建立家庭的事情上失败了， Dan jikalau seseorang itu dalam membangun keluarganya itu mereka 你 gagal, 们可能就变成破坏家庭的理由，产生了离婚的事件。 dan akan mungkin sekali terjadi bahwa pengingkaran ataupun perusakan daripada ikatan janji pernikahan dan mengakibatkan yang tidak baik, perceraian。 perceraian. 那么这样呢，耶稣从律法的10条诫2条提出来，重新解释。 Dan dari 10 hukum Allah ini, Yesus mengambil 2 hukum dan dia menjelaskannya. 为什么提这2条呢？ Mengapa Yesus menyebut tentang 2 hukum ini? 这2条是人与人关系中间最极端的2个例子。 Dan 2 hukum ini merupakan satu contoh yang paling radikal di dalam hubungan antar manusia. 你会爱一个人，爱到把他当作你一生一世的伴侣，你跟他结合。 Kita bisa mengasihi seseorang sedemikian rupa sehingga kita bisa menganggapnya sebagai pasangan seumur hidup 你 kita. 会恨一个人，恨到一生一世不愿意跟他一同生活，要把他杀死。 Tetapi sebaliknya kita juga bisa membenci seseorang sedemikian rupa sehingga seumur hidup kita akan benci dia, bahkan kita akan membunuh dia 有 pula. 什么比杀人更坏的人际关系呢？ Ada hubungan antar manusia yang lebih rusak, lebih jahat. Apakah lagi yang daripada membunuh 有 seseorang? 什么比结婚更好的人际关系呢？ Ada hubungan antar manusia yang lebih baik? Manakah yang lebih baik daripada pernikahan? Adakah hubungan apa yang lebih baik daripada menikah？那这2件事最亲近的跟最恨的，都是我们应当重新考虑的话语。 Kedua hal ini merupakan kedua hal yang paling intim, paling dekat dan juga paling kita benci, yang harus kita renungkan 在 kembali. 10条诫命中间，耶稣只有从这2条重新解释。 Di antara 10 hukum Tuhan itu Yesus hanya mengangkat 2 hukum ini dan dia jelaskan 那么 kembali. 除此以外，还有一件事是人际关系，每一个人都要注意的事情。 Tetapi selain daripada itu masih ada satu hal lagi di antara hubungan antar manusia yang harus 就是 diperhatikan, 我们对别人的态度是真的吗？ yaitu apakah sikap kita kepada seseorang itu sejati? 我们人际之间的关系是建立在诚实的事情上吗？ Apakah hubungan antar manusia itu apakah hubungan antar manusia kita itu dibangun di atas kejujuran? 我们与别人的关系是可以互相信任的吗？ Apakah hubungan kita dengan orang lain itu bisa saling percaya? 如果人或者 Jikalau seseorang itu hidup 跟另外一个或者的人 dengan seorang yang lain yang hidup, 不是诚实相待的， kalau mereka bukan saling memperlakukan dengan kejujuran, 不是用这个互相的信仰建立的， bukan dibangun dengan saling kepercayaan, 那么这个社会就变成很可怕的， maka masyarakat ini akan berubah menjadi sangat mengerikan. 夫妻的关系就很可怕的， Hubungan suami istri akan menjadi sangat 朋 mengerikan. 友的关系就很可怕的， Hubungan antar teman pun sangat mengerikan. 社会的关系很可怕， Hubungan masyarakat itu sangat 国 mengerikan. 家的关系也很可怕 Hubungan。di dalam negara pun sangat 所 mengerikan. 以耶稣一定要提到，除了奸淫跟杀人以外，另外一件事情， Maka Yesus di sini pasti harus membicarakan tentang satu hal ini, yaitu selain daripada membunuh dan berzina. 那么另外提到的这件事情是在10条诫命里面没有的。 Dan yang disebutkan oleh Yesus ini tidak terdapat di dalam 10 hukum 所 Tuhan. 以严格的说起来，整个山上宝训的价值是超过律法的价 Maka 值。 secara keseluruhan kalau kita mengatakannya bahwa nilai daripada khotbah di bukit ini melampaui segala sesuatu yang ada. 耶稣提的第3件事是什么呢？ Hal ketiga apakah yang Yesus sampaikan di sini? 你们听见古人有话说， Kalian mendengarkan yang disampaikan kepada nenek moyang. 你们起了誓，你就一定要守到底。 Kalau
taat kepadanya. 你不可违背你所起誓时， Kita tidak boleh mengingkari sumpah yang kita 要 lakukan. 向上帝谨守。 Dan kita harus waspada kepada Tuhan. 那这句话提醒我们， Hal ini mengingatkan kita. 很多事情很难信任的时候， Banyak hal ketika kita sulit sekali untuk 我 percaya. 们就发誓了。 Maka kita pun mulai bersumpah. 发誓的时候， Pada waktu kita bersumpah, 不是单单人与人的关系， bukan hanya hubungan antar manusia saja, 更是人与神的关系。 tetapi juga hubungan antar manusia dengan 所以 Tuhan. 耶稣说：“你们发了誓， Maka向主谨守。 Yesus mengatakan, jikalau kalian bersumpah, haruslah bertanggung jawab kepada Tuhan. 翻一句话什么意思呢？ Dengan kata lain, apakah yang dimaksudkan 你 di 是 sini? 活在上帝面前与人来往的， Bahwa engkau di hadapan Tuhan, engkau berhubungan dengan yang lain. 这是整件主题的最重要的要点。 Ini merupakan satu inti yang paling penting daripada keseluruhan tema ini. 今天我跟胡信做朋友， Hari ini saya berteman dengan Husin. 我是在上帝面前对待他， Saya memperlakukan dia di hadapan Tuhan. 他是在上帝面前接待我。 Dan dia di hadapan Tuhan pula menyambut 这个 saya. 东西就是整个人际关系的要点。 Dan ini merupakan satu kunci daripada seluruh hubungan antar 今 manusia. 天整个社会人伦关系完全没有上帝的分量。 Dan di dalam dunia sekarang ini, dalam hubungan antar manusia, sama sekali tidak ada bobot tentang Tuhan di 所以 dalamnya. 当无神论侵入我们的社会的时候， Maka ketika ateisme masuk ke dalam masyarakat kita, 人与人之间的关系就没有真正互信的基础了。 maka hubungan antar manusia tidak lagi mempunyai satu fondasi saling percaya 我 lagi. 曾经讲过一句话 Saya pernah mengatakan satu kalimat, ：All error start from the error of theology。 semua kesalahan itu dimulai daripada kesalahan secara 一个 teologi. 人在神学上有错误的时候， Ketika seseorang itu salah di dalam hal 他在 teologi, 所有的事情上都会犯错误。 maka dalam segala hal dia pun mungkin sekali bersalah. 共产主义的错误是神学性的错误， Kesalahan komunisme adalah kesalahan secara teologis. 无神论的错误是神学性的错误， Kesalahan ateisme itu adalah kesalahan secara teologis. 社会败坏的错误是神学性的错误， Kesalahan dan kerusakan daripada masyarakat itu karena kesalahan secara teologis pula. 伦理的破灭是神学性的错误。 Kemerosotan dari etika manusia itu karena kesalahan di dalam teologi. 很多人感到这个结论是不对的， Banyak orang merasakan kesimpulan ini tidaklah benar. 很多人感到人跟神的关系是不重要的。 Banyak orang merasakan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu tidaklah penting. 但是如果你真正追根究底， Tetapi jikalau engkau menelusurinya sampai yang paling dalam, 你发现这句话才是真正解决人类文化一切毛病的唯一的基础。 maka engkau akan mendapatkan bahwa kalimat ini barulah merupakan satu kalimat yang sungguh-sungguh akan menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh 我 manusia. 举一个例子， Secara contoh, 为什么这样讲呢？ mengapa dikatakan seperti 比 ini? 如说，为什么说共产主义的失败是神学性的失败呢？ Misalnya kalau kita mengatakan mengapa kegagalan daripada komunisme itu merupakan satu kesalahan secara teologis, 共产主义一定是建立在无神主义的基础上面。 karena komunisme itu pasti dibangun di atas ateisme. 你不建立在神所启示的圣经上， Dan itu tidak dibangun di atas kebenaran yang Allah 你就 wahyukan. 没有办法看清人性的败坏是在哪里。 Maka dengan demikian kita tidak bisa melihat kerusakan daripada sifat manusia 所以 itu. 就否定了罪恶的存在。 Maka dengan demikian mereka akan menyangkal akan keberadaan 所以这 dosa. 样，罪人跟罪人建立了一个互相欺骗的社会。 Maka di antara manusia yang berdosa, mereka membangun satu masyarakat yang saling menipu. yang hubungannya berdasarkan saling menipu，那么他们不惧怕，因为没有上帝。 Mereka tidak merasa takut karena mereka tidak merasa ada Tuhan. 不认识上帝的人就不知道上帝所告诉我们的真理。 Orang yang tidak kenal kepada Tuhan, maka mereka juga tidak kenal kepada kebenaran yang Allah wahyukan kepada 不 manusia. 相信上帝话语的人就不知道人有罪性。 Orang yang tidak percaya kepada kebenaran atau firman Tuhan, maka mereka tidak mengetahui bahwa manusia mempunyai sifat 那人 dosa. 用别样的理论来代替罪性的事实。 Maka manusia akan menggunakan teori yang lain untuk menggantikan akan realitas sifat dosa 然 manusia. 后呢，自己有罪的时候，自己不承认； Lalu ketika mereka mempunyai dosa, mereka tidak mengakuinya. 别人有罪的时候，就来控告他。 Ketika orang lain berdosa, maka mereka akan menggugat 所以 mereka. 共产主义的社会
没有办法解决人类的问题。 Maka masyarakat komunisme tidak bisa menyelesaikan masalah 我 manusia. 举一个例子， Satu contoh yang saya bisa angkat, 共产党统治中国以后， setelah komunisme menguasai Tiongkok, 他们也有法律， mereka juga mempunyai hukum, 他们也有公安， mereka juga mempunyai 他 keamanan, 们有警察， mereka mempunyai polisi, 他们有法庭。 mereka mempunyai pengadilan. 结果百姓做错事都要犯法， Dan ketika rakyat melakukan kesalahan, mereka melanggar hukum. 然后这些人就被关进监牢里 Dan 面去。 orang-orang ini akan dipenjarakan. 但是呢， Tetapi 当共产党的头贪污了几千万、几亿钱的时候，为什么他们没有进到监牢呢？ ketika pemimpin komunisme itu mereka bersalah, mereka korupsi yang begitu banyak uangnya, mengapa mereka tidak 他 dipenjarakan? 们贪污了钱以后， Setelah mereka korupsi, 他们又不肯放在中国， mereka juga tidak mau menaruh uang mereka di 免 Tiongkok 得给人家查出来， dan takut mereka 他 diperiksa, 们就寄到美国去。 maka mereka mengirim uang mereka ke 为 Amerika. 什么中国人的钱寄到美国去呢？ Mengapa uang Tiongkok itu dikirim ke Amerika? 因为在中国被人知道了，很难交代。 Karena kalau ketahuan ada di Tiongkok itu, maka sulit sekali mereka 寄到 mempertanggungjawabkan. 美国的银行比较保密， Dan kalau mereka transfer kirim ke bank di Amerika itu lebih 而且 rahasia. 美金比较可靠的价值， Dan juga dolar Amerika itu lebih bisa 所以 diandalkan. 他一方面贪污，一方面刑罚小罪的人。 Maka di satu sisi mereka korupsi, di sisi yang lain mereka menghukum orang-orang yang bersalah kecil itu. 从归正神学的观点来看， Dari sudut pandang teologi 这个 reform, 整个社会的错误是因为不明白上帝的道。 kesalahan di dalam masyarakat itu karena mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. 照样西方的社会， Sama halnya dengan masyarakat di dunia 他 barat. 们道德沦落， Ketika moralitas mereka merosot, 他们邪恶淫乱， ketika mereka melakukan berbagai macam 他们 kejahatan, 许多错误 ketika mereka melakukan 都 berbagai 是 macam 因为不 kesalahan, 敬畏上帝而来的。 itu semua datang dari mereka tidak takut 所以 kepada 我 Tuhan. 下了这个定论： Maka saya mengambil kesimpulan 人 ini, 间所有的失败都是神学性的失败。 semua kegagalan di antara hidup manusia itu diakibatkan karena kegagalan di dalam teologi. 马克思的错误在神学性的错误。 Kesalahan Karl Marx itu dalam hal teologi. Karl Marx 是曾经念神学好几年的人， Karl Marx adalah seseorang yang pernah belajar teologi beberapa tahun. 达尔文是曾经念神学好几年的人， Darwin juga adalah seseorang yang pernah belajar teologi beberapa tahun. 这些斯大林也曾经念神学好几年的人， Stalin adalah juga orang yang pernah belajar teologi beberapa tahun. 这些人念不成功， Seorang-orang ini belajar tidak 他们 sukses 念不明白， dan mereka belajar tetapi 他 tidak 们 mengerti. 念没有兴趣， Mereka belajar tetapi tidak 所以他们 tertarik. 就放弃上帝的道， Akhirnya mereka membuang firman 他们 Tuhan 就过了不对的生活 dan 了。 mereka melalui hidup yang 所以 tidak benar. 我这句话在西方有一些学者感到非常重要， Maka dalam kalimat ini di dalam dunia barat ada sebagian scholar itu merasa begitu 但是 penting. 很多的人不注意。 Tetapi banyak orang tidak 你 memperhatikan. 以为每一篇的道都是一样的吗？ Apakah engkau mengira setiap khotbah itu sama? 你以为每一个传道人讲的都是上帝的话吗？ Apakah engkau mengira setiap yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu adalah firman Tuhan? 求主给我们有分辨的智慧， Kiranya Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk membedakan, 敬畏上帝的这个心情， mempunyai satu sikap hati yang takut kepada Tuhan 处理各样人类社会发生的事情。 untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam kehidupan 今天要 kemasyarakatan. 对大家讲的， Yang saya mau sampaikan kepada saudara hari 人 ini, 类社会中间所发生最重要的一个重要的原则， yaitu satu prinsip yang sangat penting yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat 就 pada 是 hari 你 ini. 所讲的跟我不一样的时候， Ketika yang engkau sampaikan itu berbeda dengan yang saya sampaikan, 我所讲的跟你不一样的时候， ketika yang saya sampaikan itu berbeda dengan yang engkau 那么 sampaikan, 你就不信任我了， maka engkau tidak lagi percaya kepada 我也 saya, 不信任你了 saya。juga tidak lagi percaya kepada engkau. 那么接下去怎么 Lalu 办呢？ bagaimana selanjutnya? 你讲你的， Engkau mengatakan yang engkau punya, 我讲我的 saya，mengatakan yang saya 我 punya. 不相信你 Saya 的， tidak percaya kepada yang engkau 也不 sampaikan, 相信我的 dan。engkau juga tidak percaya kepada yang saya 所以怎么办呢？ sampaikan. Lalu kita harus 我们 bagaimana? 解决的办法就是用启示， Cara penyelesaiannya adalah dengan bersumpah. dengan bersumpah kita kira
bisa selesaikan perbedaan. 我们以为用启示我们可以解决我们的这个不同的地方。你为什么这样讲？ Mengapa engkau mengatakan seperti 这 ini? 不对的。 Ini tidak benar. 我讲的是对的。 Yang saya katakan itu yang benar. 我起誓， Aku bersumpah. 上帝知道我讲的是对的。 Tuhan tahu bahwa yang saya sampaikan itu benar. 那么起誓的时候， Lalu ketika kita bersumpah, 为什么会用上帝的名字呢？ mengapa kita memakai nama 因 Tuhan? 为盼望别人相信我讲的。 Karena kita mengharapkan pihak lain itu percaya kepada yang kita sampaikan. 什么意思呢？ Apakah artinya ini? 我们都盼望使别人相信我们， Kita mengharapkan orang lain bisa percaya kepada kita. 但我们没有好好思考，为什么人不相信我们？ Tetapi kita tidak pernah merenungkan dengan seksama mengapa orang tidak percaya kepada kita. 孔子说 Confucius：“ mengatakan, 民无信不立。Rakyat kalau kurang percaya, maka pemerintah susah berdiri. 民无信不立，这句话讲了2600年了， kalimat ini disampaikan sudah 2600 tahun yang 但是 lamanya. 很多政府不注意这一点。 Tetapi banyak pemerintah tidak memperhatikan hal 等 ini. 日本有一次选田中角荣做他们的首相的时候， Ketika Jepang pernah satu kali memilih Tanaka Tanaka menjadi Perdana Menteri, 那个时候呢，田中角荣他就写了几个字， pada waktu itu Tanaka menulis beberapa 他 huruf 就 karakter 写孔子这5个字： dan dia menulis kalimat yang disampaikan oleh Confucius. 民无信不立，除非百姓信任我，否则我也没有办法做你们的首相。 Kecuali rakyat percaya kepada saya, maka saya tidak bisa menjadi Perdana Menteri kalian. 那一天他做了首相以后， Setelah hari itu dia menjadi Perdana 有一个 Menteri, 记者来问他的妈妈 ada seorang wartawan datang menanyakan：“ kepada 哇， ibunya, 你是伟大的妈妈， Oh, engkau adalah ibu yang 你 agung. 把你的孩子养大，现在被选做首相了。 Engkau membesarkan anakmu sekarang terpilih menjadi Perdana 你 Menteri. 知道他妈妈怎么回答呢？ Tahukah engkau bagaimana ibunya 妈 menjawab? 妈看孩子永远是孩子。 Seorang ibu melihat anaknya itu selamanya adalah seorang 那 anak. 个时候，田中角荣已经40多岁了。 Pada waktu itu Tanaka sudah berusia 40-an tahun. 他的妈妈回答记者说什么？ Apakah yang dijawab oleh mamanya kepada sang 我 wartawan? 也不知道我这个小孩子能不能做事情。 Saya juga tidak tahu apakah anak saya ini bisa bekerja, Susah ya. berprestasi. Susah jadi anak orang ya. 成为别人的孩子是不容易的，是吗？ Sudah besar mama masih tak percaya. 已经大了，妈妈还是不信任他他这。个小孩子哪里会做事情？ Dia masih anak kecil, mana bisa 哇， melakukan 人家都 apapun. 笑起来了。 Maka orang lain pun tertawa. 过几年以后， Beberapa tahun kemudian, 田中角荣做了很多错误的事情， ketika Tanaka melakukan banyak kesalahan, 后来离开了首相的位置， kemudian dia pun turun dari Perdana Menteriannya. 表示孩子是他的妈妈更明白他的缺点。 Ini berarti bahwa ibunya lebih mengerti akan kelemahannya. 我小的时候 Pada waktu saya 就 kecil, 听老师讲一个故事， saya mendengarkan guru menceritakan 有一 satu 个10 kisah. 多岁的孩子看羊，一群的羊， Ada seorang anak belasan tahun dia menggembalakan 那 kambing 么他 domba. 每天看守羊群的时候， Pada waktu setiap hari dia menjaga kawanan dombanya, 没有事情做， tidak ada 所 pekerjaan 以 lain, 很寂寞， maka dia sangat kesepian 很孤单。 dan dia sangat 所以有一 kesendirian. 天他就想了一个诡计来骗人。 Maka suatu hari dia berpikir akan satu kelicikan, satu siasat kelicikan untuk menipu orang lain. 他说：“狼来了， Dia mengadakan serigala sudah datang. 狼来了。” Serigala datang. 他大喊大叫的时 Dia 候， berteriak dengan keras. 很多人想这个孩子很可怜， Banyak orang berpikir anak ini kasihan sekali. 狼来了他不能跑， Ketika serigala datang dia tidak bisa lari. 一定给他撕到全身破烂。 Dia pasti akan dikoyak-koyak dicabik oleh sang serigala. 很多人从他们的房子跑出来找这个孩子， Maka banyak orang keluar dari rumah mereka mencari sang anak 因为要帮助他。 karena mereka mau menolong sang 他们一 anak. 看到这个孩子的时 Ketika 候， mereka melihat 这 sang 个孩子 anak itu, 哈哈哈哈哈哈！ anak ini tertawa terbahak-bahak. 你们给我骗了！ Kalian tertipu oleh 没有 saya. 狼， Tidak ada serigala. 你让这些人快乐不快乐？ Apakah orang-orang ini saudara pikir mereka akan senang? 非常生气。 Mereka sangat marah. 你这个小孩子， Kamu ini anak kecil. 你说狼来了，狼来了， Kamu mengatakan serigala datang, 我 serigala 们 datang. 放下我们的工作， Dan kami melepaskan 我们 pekerjaan 跑来 kami. 帮助 Kami 你。 datang untuk melari 原来 datang 你 untuk menolong engkau. 开声大笑， Rupanya sekarang engkau tertawa besar, 你们 tertawa 是捉弄我们 terbahak-bahak. 的。 Engkau telah mengganggu kami. 你
Engkau telah mengerjakan kami. 从今以后，我们不管你了。 Mulai sekarang kami tidak akan peduli lagi kepadamu. 所以他们就回去了。 Maka mereka pun akhirnya 过 pulang. 几天以后， Beberapa hari kemudian, 这个孩子看见一只狼真的来了， anak ini melihat seekor serigala sungguh 要 datang. 来吃他的羊， Datang mau menekam dombanya 要来侵占他， dan datang mau menyerang dia. 所以他就大声的来了。 Maka dengan suara keras dia pun berteriak, serigala datang, serigala datang. 这些人来救他吗？ Apakah orang-orang ini datang untuk menolong 他 dia? 们没有一个要处理， Tidak seorang pun yang mau datang menolong dia. 让他去死吧 Dan， membiarkan dia mati 他一 sendiri. 定是开玩 Dia 笑。 pasti lagi main-main. 如果我们出来帮助他， Jikalau kami sekarang keluar untuk menolong 他 dia 会觉 lagi, 得哈哈哈哈哈， Maka- 你们给我骗了， maka dia pun akan tertawa lagi dan mengatakan kalian telah tertipu 我 oleh 不要 saya. 去帮助他， Kami tidak mau pergi untuk menolong 因为 dia 我有很重要的工作要做。 karena kami mempunyai pekerjaan yang sangat penting untuk 为什么要给 dikerjakan. 小孩子欺骗呢？ Mengapa kami harus ditipu lagi oleh seorang anak 没 kecil? 有一个人出来， Maka tidak seorang pun 没有 yang 一个人 keluar. 出来以后怎么办呢？ Lalu apakah yang terjadi setelah tidak ada 这个 seorang 孩 pun 子 yang 在 keluar? 那来了， Anak ini terus berteriak, serigala 叫到 datang. 一半，狼来咬他了， Dan di tengah teriakan itu datang serigala dan menerkam 结 dia. 果他越来越小声。 Dan akhirnya suaranya semakin kecil. 当天下午， Dan pada sore hari itu, 他们去看的时候， ketika mereka pergi 看 melihat, 见他已经死在那里， melihat dia sudah mati di 有的 sana. 羊也给狼拉去了。 Dan ada sebagian domba juga 这孩子 diterkam 被 oleh 咬到 serigala. 满身都是伤口， Dan anak ini diserang oleh serigala dan penuh dengan 就 luka. 死了。 Dan sudah mati. 为什么死了？ Mengapa mati? 因为人不相信他。 Karena orang-orang tidak percaya kepada dia. 为什么不相信他 Mengapa？tidak percaya kepada 因 dia? 为他不讲诚实话。 Karena dia tidak mengatakan yang 哎 jujur. 呀，我从8岁听这个故事， Sejak umur 8 tahun saya mendengarkan kisah 现在 ini. 80岁， Sekarang 80 tahun usia 72 saya. 年一直不忘记。 72 tahun saya tidak pernah 我讲 melupakannya. 这个是人类故事里面很好的一个， Saya merasakan ini merupakan satu kisah yang sangat baik dalam 可 hidup 以教 manusia. 导每一个人做人要诚实， Mengajarkan setiap orang harus jujur. 夫妻要诚实， Suami istri harus jujur. 朋友要诚实， Teman harus jujur. 老师学生要诚实， Guru murid harus jujur. 学生跟同学要诚实， Murid dengan rekannya harus jujur. 政府百姓要诚实， Pemerintah rakyat harus jujur. 军队百姓要诚实， Tentara rakyat harus 当 jujur. 整个社会 Dan di dalam seluruh masyarakat, 用诚实建立人际关系的时候， ketika hubungan antar manusia dibangun di atas kejujuran, 这个社会是健康的， maka masyarakat ini akan menjadi sehat 这个社会是安稳的。 dan masyarakat ini akan menjadi kuat. 但是今天的世界不是如此， Tetapi tidak demikian dengan dunia saat ini. 今天的社会不是如此。 Masyarakat hari ini tidak demikian pula. 政府不相信政府， Pemerintah tidak percaya kepada pemerintah. 政府不相信人民， Pemerintah tidak percaya kepada rakyat. 人民不相信政府， Rakyat tidak percaya kepada 国 pemerintah. 家不相信国家， Negara tidak percaya kepada negara yang 社 lain. 团不相信社团， Organisasi tidak percaya kepada organisasi yang 教 lain. 会跟教会， Antar gereja, 宗教跟宗教 antar agama, 都互不信任， itu saling tidak percaya. 所以这个世界变成这样纷乱。 Maka dunia sekarang berubah menjadi begitu 那 kacaunya. 我常问一个问题： Lalu satu pertanyaan yang sering saya ajukan, 为什么需要启示？ mengapa perlu bersumpah? 不可以不启示吗？ Apakah tidak boleh tidak bersumpah? 可以没有启示吗？ Apakah boleh tidak ada sumpah? 没有一个国家没有启示， Tidak ada negara manapun yang tidak ada sumpah. 没有一个社会可以不启示， Tidak ada masyarakat manapun yang boleh tidak 而 sumpah. 且不但是百姓之间有启示的习惯， Bahkan bukan saja dalam kehidupan rakyat mempunyai kebiasaan bersumpah. 政府定下了 Pemerintah pun telah menetapkan 你需要启示。 engkau harus bersumpah. 你问政府说， Saudara bertanya kepada 为什么 pemerintah, 我需要启示？ mengapa saya perlu bersumpah? 因为要表明你负责任， Karena untuk menyatakan bahwa engkau bertanggung jawab, 表明你讲的话是可靠的。 untuk menyatakan bahwa yang engkau sampaikan itu bisa diandalkan, 我启示， maka saya bersumpah. 那么请你告诉我， Lalu beritahukan kepada 这个 saya, 世界有哪一个政府没有启示的条例呢？ di dalam dunia ini ada pemerintah manakah yang tidak mempunyai hukum ketetapan tentang sumpah? 在什么事情上要启示呢？ Dalam hal apakah kita harus bersumpah? 在被选做总统的时候， Ketika seseorang terpilih menjadi 一 presiden, 定要
起誓。 pasti harus bersumpah. 起誓的时候， Pada waktu dia 要 bersumpah 问你是信什么宗教的？ akan ditanyakan agamanya. 你说我是信回教的。 Kalau orang itu mengatakan tangannya di atas 全国的 Al-Quran 百姓 dan terhadap seluruh rakyat 起誓， negeri itu 我要 bersumpah 诚诚实实做你们的总统， bahwa saya akan secara jujur menjadi 然 presiden 后记 kalian 录下来， dan itu akan dicatat 被国会接受了， dan diterima oleh parlemen, 你才可以做总统。 barulah orang itu boleh menjadi 这 presiden. 是一个规矩， Ini adalah satu 这 ketetapan, 是一个礼仪， ini adalah satu upacara. 每一个国家都是这样。 Setiap negara itu sama 如果他 halnya. 问你你是什么宗教的， Jikalau dia menanyakan agama seseorang 你说 itu, 我是基督教的， dia mengatakan saya adalah 他们 orang 就用 Kristen, 基督教的圣经放在你的手上， maka dengan kitab suci kekristenan dia akan 你 taruh 就 di atas tangannya 只做你的信仰， dan dia akan menunjuk kepada iman 向 kepercayaannya 你的上帝这个立誓， dan dia harus mengikat janji kepada 我 Tuhannya. 诚诚实实 Oh, secara 接 jujur 受这个这份。 saya menerima jabatan ini. 现在这个弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasih, 耶稣说你不可以起誓， Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah. 但是世界的政府没有一个不起誓。 Tetapi pemerintah dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak bersumpah. 为什么呢？ Mengapa 因为 demikian? 如果一个人接受了总统的这份， Karena jikalau seseorang menerima jabatan 但是 kepresidenan, 不诚实、 tetapi kalau dia tidak jujur, 乱做、 dia sembarangan, 不负责任， tidak bertanggung jawab, 那么整个国家就给他卖掉了。 maka seluruh negeri akan dikhianati. 所以严格的说， Maka kalau 耶 secara 稣 ketat kita 说 katakan, 你不可以起誓， Yesus mengatakan engkau tidak boleh bersumpah, 但是呢， tetapi 政府不相信个人， tetapi pemerintah tidak percaya kepada pribadi, 所以还是要起誓。 maka tetap harus 那么 bersumpah. 你说我要听耶稣的话呢，或者我要照政府的规定呢？ Lalu saudara mengatakan apakah saya harus mendengarkan perkataan Yesus ataukah saya mendengarkan ketetapan pemerintah? 圣经说， Alkitab mengatakan 政府的权柄从上帝来的， kuasa pemerintah itu datang dari Tuhan, 所以你可以顺服他。 maka engkau boleh taat kepada dia. 所以我相信，在这一件事情上， Maka saya percaya dalam hal ini 神许可人在这位上，在政府面前用启示证明他的心志。 Allah mengizinkan dalam hal jabatan di hadapan pemerintah mereka bersumpah. 但是 Tetapi 照耶稣所讲的， Seturut dengan yang Yesus 你与 sampaikan, 别人的关系， hubungan saudara dengan yang 你 lain 不一定要用启示。 belum tentu harus dengan 那你 sumpah. 说我在政府里面有启示， Lalu saudara mengatakan di dalam pemerintah ada sumpah, 我与人的关系我不必启示，是不是表示我向人不必负责呢？ kalau hubungan antar manusia saya tidak perlu bersumpah, apakah itu berarti bahwa saya tidak perlu bertanggung jawab? 不是的， Tidak demikian. 耶稣在这里说， Di sini Yesus 你 mengatakan, 要诚实， engkau harus jujur. 你如果一生一世诚实， Jikalau seumur hidupmu 如 jujur, 果你从起初诚实， jikalau dari awal engkau jujur, 你从小就做一个诚实的人， dari sejak kecil engkau telah menjadi seorang yang 那么 jujur, 这个人的印象，这个人是诚实的， maka dalam kesan orang lain akan mengatakan orang ini adalah orang yang 这个 jujur. 人所讲的话是可靠的。 Yang dikatakan oleh orang ini patut dipercaya. 我跟他做生意， Ketika saya berdagang dengan dia, 我跟借钱给他， saya boleh meminjamkan uang kepada 我 dia. 不必害怕， Saya tidak perlu merasa 因为 takut 他的人格 karena karakter dia 用他的诚实做了保证， itu dengan kejujurannya dia pakai sebagai 所 jaminan. 以这种人就不需要启示。 Maka orang-orang seperti ini tidak perlu lagi 我 bersumpah. 们现在学会了用 credit card，credit Hari ini kita telah belajar tentang memakai kartu kredit, card 中文叫做什么？ Sinyongka. 我问他，我是问你，credit card 中文叫做什么？ Apakah nama kartu kredit dalam bahasa 叫 Mandarin? 做信用的卡。 Adalah kartu yang boleh dipercaya. 什么意思呢？ Apakah 你 artinya? 有了这个卡，到处人就知道你是有信用的。 Kalau dengan kartu itu kita boleh pergi kemana-mana kita bisa pakai, itu berarti kita ada kepercayaan. 为什么信用卡使人相信你呢？ Mengapa dengan kartu yang bisa dipercaya membuat orang bisa percaya kepada 因 kita? 为你用钱你就还给银行， Karena ketika kita memakainya kita akan membayar kepada 再 bank. 用钱再还给银行。 Setelah kita memakai kita bayar lagi kepada 所以 bank. 银行的总部里面有你的记录， Maka di kantor bank itu ada catatan tentang 这 kita. 个人是可靠的， Orang ini bisa dipercaya. 这个人借钱是还钱的， Orang ini kalau pinjam uang dia akan 所 membayar. 以他们就把信用卡交给你。 Maka mereka akan memberikan kartu kredit kepada 那 dia. 这个是西方社会
建立起来的一个制度。 Dan ini merupakan satu sistem yang dibangun di dalam dunia masyarakat Barat. 在中国的社会里面， Di dalam masyarakat Tiongkok, 从古到今都没有信用卡。 dari kuno sampai sekarang tidak ada kartu kredit. 那么中国社会用什么建立这个事情呢？ Lalu dalam masyarakat Tiongkok itu bagaimana mereka membangun semua sistem ini? 用你的面孔作为你人格的保证。 Yaitu dengan wajah seseorang menjadi jaminan dari 所以 dia. 中国文化有一句话： Maka dalam kebudayaan Tiongkok itu ada satu kalimat 信用是人的第二个生命。 bahwa kepercayaan merupakan hidup yang kedua dari nyawa yang kedua dari manusia. 你的第一个生命就是你的身体、你灵魂、你活着的这个人格。 Nyawa yang pertama adalah hidupmu itu, yaitu karaktermu itu. 第二个生命 Nyawa 就是你的脸孔、你的历史，使人看见你就相信你。 yang kedua adalah wajahmu dan sejarahmu sehingga membuat orang percaya kepada engkau. 今天做生意最重要的就是信用。 Hari ini ketika kita berdagang, berusaha, yang paling penting adalah 今 kepercayaan. 天人与人金钱的关系最重要的就是信用。 Hari ini hubungan antar manusia, antar keuangan yang paling penting adalah kepercayaan. 如果你有信用， Jikalau engkau memiliki kepercayaan, 你借钱也容易， ketika engkau juga akan mudah meminjam 你 uang. 放账也容易， Ketika engkau berhutang juga mudah. 你与人的关系都可以建立得很好。 Hubungan engkau dengan orang yang lain bisa dibangun dengan baik. 我想我们每一个人都曾经给别人骗过， Saya percaya kita semua pernah ditipu orang lain. 然后我们就学了， Kemudian kita pun belajar. 不可随便相信。 Tidak sembarangan percaya kepada 我 siapapun. 曾经有一次 Pernah satu kali 买一部汽车的时候， ketika saya membeli satu mobil, 我先向我的亲戚借一笔的钱， saya pinjam dulu dengan family saya satu jumlah uang. 第二天我马上把那一笔钱完全还给他了。 Keesokan harinya saya langsung membayar melunasi pinjaman 我 saya. 因为我把办法想出来的，我就从别的地方拿到钱就还他了。 Karena saya mendapatkan cara yang lain, saya mendapatkan uang, kemudian saya membayar hutang 一 saya. 天的时间， Dalam satu hari 我的 saja, 借的钱完全还给他。 pinjaman saya itu langsung saya lunasi. 想不到 Tidak disangka. 3年以后， 3 tahun kemudian, 他说你从前向我借的钱从来没有还给我。 dia mengatakan, engkau pernah pinjam uang kepada saya, selamanya belum pernah bayar. 我说哈， Saya mengatakan, 我 apakah 第二天就还给你。 keesokan harinya saya sudah 他说 bayar? 没有， Dia mengatakan, oh tidak, 你忘记了， engkau sudah 你 lupa. 到现在3年没有还给我。 Sampai sekarang 3 tahun sudah engkau tidak 我 membayar. 那个时候牙齿吃黄连， Pada waktu itu saya makan sesuatu yang pahit, 有苦说不出。 ada kesulitan tapi saya tidak Nah, bisa coba mengungkapkan. Lalu saya harus 我再 bagaimana? 用各样的办法卖一些的东西，把钱第二次还给他。 Dengan berbagai cara saya menjual sebagian harta saya, kemudian saya memberikan lagi uang kepada 从 dia. 那一天以后， Mulai hari itu, 我下了一个决心， saya mengambil satu tekad. 这个人我一生跟他没有金钱的关系 Orang ini seumur hidup, saya tidak akan lagi berhubungan tentang keuangan dengan dia. 啊，这个是很沉重、很痛苦的教训。 Dan ini merupakan satu pengajaran yang teramat berat. 我们很多事情都会忘记， Seringkali dalam banyak hal kita lupa, 但是在金钱的事情上，每个人都很敏感。 tetapi dalam hal keuangan setiap orang itu peka. 所以呢，我要保守我的信用， Maka saya harus mempertahankan kepercayaan 我 saya. 要建立每一个人的关系好好的。 Saya harus membangun hubungan antar manusia dengan baik. 我们就不要再随便以为可以用糊涂的办法处理金钱的事情。 Maka janganlah kita dengan berbagai macam cara secara sembrono kita menyelesaikan masalah keuangan 有的 kita. 人对我说：“你自己的错，你还他钱的时候，叫他写一个字已经收了，那你就没有问题了。” Ada orang yang menyalahkan saya bahwa itu merupakan satu kesalahan saya ketika saya membayar hutang, saya tidak meminta tanda terima dari 我 dia. 相信这是我的错。 Saya percaya ini adalah kesalahan 我 saya. 常常对买东西发票常常丢了， Saya seringkali kehilangan barang-barang yang nota pembelian barang 我的 saya. 家里东西多得不得了， Saya begitu banyak barang di dalam rumah 但是 saya. 发票放在哪里我常常不记得。 Tetapi di mana saya meletakkan nota pembelian itu seringkali saya lupa. 那么如果你说这是偷来的吗？ Lalu kalau saudara mengatakan apakah ini dari hasil curian? 我很难证明
这个是我自己买的。 Saya sulit sekali untuk membuktikan ini adalah pembelian dengan uang saya 后来 sendiri. 从那件事以后呢， Kemudian dari peristiwa 我 itu, 开始学了一个教训： saya mulai belajar satu hal. 人不一定可靠， Manusia belum tentu bisa 人 dipercaya. 不一定可以相信。 Manusia belum tentu kita bisa 我有 percaya 什么时 kepadanya. 候都要好好记下来。 Kapanpun itu kita harus mencatatnya dengan 我的 teliti. 太太她很详细记下每一件事， Istri saya dengan teliti mencatat berbagai 所 hal. 以这方面她可以补满我的亏欠。 Maka dalam hal ini dia bisa mengisi kekurangan 还有 saya. 一次，有一个人偷了一包钱，叫我从马朗带到苏拉白亚去。 Ada suatu kali ada seseorang mencuri sejumlah uang dan minta saya untuk membawanya dari Malang ke Surabaya. 他的钱包起来， Dia membungkus uangnya. 我也不知道多少钱， Saya juga tidak tahu. 我也没有算多少钱。 Dia bukan mencuri, dia menitip saya membawa satu jumlah uang yang dibungkus. 那我就把这个钱交给他的朋友。 Kemudian saya menyerahkan uang ini kepada temannya. 后来呢， Lalu kemudian 他朋友也叫我把一些钱带给他。 dan temannya juga meminta saya membawa sejumlah uang kepada dia. 带给他以后呢， Setelah diberikan 他就在我面前开起来算。 dan dia membuka dan menghitung di depan saya. 算完了以后呢， Setelah menghitungnya, 他说少25吨。 dia mengatakan kurang Rp25. 25吨很少嘛， Rp25 itu sedikit 但是 sekali. 我心里很生气， Tetapi saya marah sekali dalam hati. 我开也不开， Saya juga tidak membuka. 看也不看， Saya juga tidak melihat. 算也不算， Saya juga tidak menghitung. 这样我就交给你了。 Dan demikianlah saya serahkan kepadamu. 你说我少25吨， Engkau mengatakan itu kurang Rp25. 他好像很生气的说， Dia sepertinya begitu marah mengatakan, 你为什么拿了25吨？ mengapa engkau mengambil Rp25 itu? 啊，上帝知道， Oh, Tuhan tahu. 我怎么要他25吨做什么呢？ Untuk apa saya ambil Rp25 所以 dari 从 dia? 那一天开始， Maka mulai hari itu, 他在请我带钱的时候， ketika dia minta lagi saya membawakan 我 uangnya, 说现在开起来， saya mengatakan sekarang buka. 我要算， Saya mau hitung. 我算得清清楚楚，写了一个条子， Setelah saya hitung dengan jelas, saya tulis lagi catatan. 他一张我一张。 Dia satu lembar, saya satu 那 lembar. 如果他说还少几吨几吨，我叫他 Dia 为什么 tulis. 呢？ Mengapa 因为 demikian? 人与人呐、 Karena antar 一 manusia 不 itu 信任的时候， ketika tidak lagi saling 什么 percaya, 困难都来到了。 berbagai macam kesulitan itu akan 我 tiba. 刚才那个问题， Maka masalah yang tadi, 为什么人要发誓呢？ mengapa manusia harus 两 bersumpah? 个原因， Dua alasan. 还没有发生事情以前， Sebelum terjadi sesuatu, 你不注意， engkau tidak memperhatikan. 所以你就以为没有问题。 Maka engkau mengira tidak bermasalah. 发生事以前用发誓。 Setelah terjadi masalah, maka engkau akan menyelesaikannya dengan bersumpah. 第二， Yang kedua, 发生了事情以后， setelah terjadi 你要 sesuatu, 表示清白。 engkau akan menyatakan 你 bahwa 说 dirimu 我 itu 在 bersih, 上帝面前发誓， maka engkau akan bersumpah di hadapan Tuhan. 我是诚实的。 Saya itu 所 jujur. 以这些都是不得不谁要发誓的。 Maka ini semua merupakan keterpaksaan kita harus 那 bersumpah. 么人与人之间可以不可以不发誓呢？ Lalu di antara manusia itu apakah boleh tidak bersumpah? 只有一个原因： Hanya ada satu 如 alasan. 果你真正诚实， Jikalau engkau sungguh-sungguh jujur 人真正相信， dan orang lain sungguh-sungguh 所以 percaya, 不需要发誓了。 maka tidak perlu bersumpah. 这件事情，圣经有3句话： Dalam hal ini di dalam Alkitab ada 3 kalimat. 诚实的人， Orang yang jujur, 上帝用诚实待他； Allah akan memperlakukannya dengan kejujuran. 正直的人， Orang yang lurus, 上帝用诚实待他； Allah akan memperlakukan dia dengan kelurusan 一个 pula. 拐逼的人， Seseorang yang penuh dengan kelicikan, 上帝用弯曲待他。 Tuhan akan memperlakukan dia 哇 dengan 我 lika-liku. 从小读到这些圣经，我用红色的铅笔把它画下来。 Dari sejak kecil ketika saya membacakan ayat firman Tuhan ini, saya menggaris bawahi dengan pena 你如 merah. 果做人诚实， Yang pertama saya mau menjadi seorang yang 上 jujur 帝诚实待你； dan Tuhan akan memperlakukan saya dengan 如 kejujuran. 果你做人正直， Jikalau engkau sebagai orang yang lurus, 上帝用正直待你； maka Allah akan memperlakukan engkau dengan 如 kelurusan 果 pula. 你用拐逼过生活， Jikalau engkau hidup dengan kelicikan, 上帝不用拐逼待你， malah Allah tidak akan dengan kelicikan 上 memperlakukan 帝 engkau, 用弯曲待你。 tetapi Allah akan memperlakukan engkau 这些 dengan 话 lika-liku. 进到我们的脑中， Semua kalimat ini masuk ke dalam otak 当我 saya. 们过人生的生活， Dan ketika kita melalui hidup sebagai 我们 manusia ini, 经历社交的经验， ketika kita mengalami 我 kehidupan 们 bermasyarakat, 看见这些话是
又真又确的事情。 Kita melihat semua kalimat ini adalah sejati dan penuh dengan realita. 上帝从来不说谎， Allah selamanya tidak berbohong. 这是上帝的伟大， Ini adalah keagungan dari 也 Tuhan. 是上帝的吃亏。 Juga adalah kerugian di pihak 上 Tuhan. 帝跟魔鬼打交道的时候， Ketika Allah berseteru dengan 上帝 iblis, 常常吃亏。 Allah senantiasa 你 dirugikan. 说为什么呢？ Saudara mengatakan 因 mengapa 为 demikian? 上帝无论如何不会说谎的， Karena bagaimanapun juga Allah tidak akan 但 berbohong. 是撒旦是说谎话的， Tetapi setan itu berbohong 也是一切说谎话人的父。 dan juga adalah bapa daripada segala 他 pendusta. 在上帝面前敢用虚谎来对待上帝。 Di hadapan Tuhan dia berani memakai kebohongan untuk memperlakukan 你 Tuhan. 说你对我说谎，我也对你说谎。上帝说不， Jikalau setan mengatakan engkau berbohong kepada saya juga akan berbohong kepada engkau. Allah tidak akan melakukan 上 seperti 帝 itu. 永远不说谎。 Selamanya Allah tidak akan 上 berbohong. 帝宁愿吃亏， Allah lebih baik dirugikan 永远诚实。 dan selamanya dia akan 所以到 jujur 最后的审判的时候， sampai kepada penghakiman yang terakhir. 对付所有犯罪的人。 Dia akan memperlakukan kepada setiap orang yang 如果一 berdosa. 个说谎的人， Jikalau seseorang yang berbohong 但到事情发生的时候， sampai terjadi satu 他说 masalah, 我没有说谎， dia mengatakan saya tidak berbohong. 你明明说谎说没有 Oh 说谎， sudah jelas engkau berbohong, sekarang 他 engkau 说 mengatakan tidak 我 berbohong. 发誓我没有说 Maka 谎。 dia akan mengatakan saya bersumpah saya tidak 这 berbohong. 个社会就是这样， Demikianlah masyarakat sekarang 发 seperti ini. 誓解决问题吗？ Apakah bersumpah itu bisa menyelesaikan 没有 masalah? 解决问题。 Tidak menyelesaikan 因为 masalah. 发誓很多时候是遮盖、谎话、欺骗所用的手段。 Karena bersumpah itu seringkali merupakan satu cara untuk menutupi semua kebohongan. 做错了事， Sudah melakukan 不 kesalahan, 愿意承认， tidak mau 就 mengakui, 用发誓来解决。 maka dia menyelesaikannya dengan 用 bersumpah. 这个办法盼望人再相信他， Dengan cara demikian dia mengharapkan orang lain percaya lagi kepada 但 dia. 是人已经不相信他 Tetapi 了， orang lain sudah tidak lagi percaya kepada 所以很 dia. 困难了。 Maka itu sudah 有 menjadi 一 sulit. 次我在苏拉巴雅的时候， Suatu kali ketika saya di Surabaya, 有一个人来找我， ada seseorang datang mencari 他 saya. 长得很漂亮，也是很正派，大概50多岁。 Dia berparas yang cantik dan anggun kira-kira 50-an tahun. 那个时候我是20几岁， Pada waktu itu saya 20-an tahun. 他把一个牧师的卡片给我看， Dia menunjukkan kepada saya satu kartu nama dari seorang 我说 pendeta. 你认识包慧妍牧师吗？ Saya menanyakan apakah engkau kenal kepada pendeta Pau Huyen. 是我的牧师， Dia mengatakan, oh dia adalah pendeta 是 saya, 我的好朋友， adalah teman baik saya. 我很尊重那个牧师。 Oh saya sangat menghormati pendeta itu. 我问他说 Saya menanyakan kepada dia, 你有什么事找我呢？ ada hal apakah engkau mencari saya? 他说我是包牧师的会友， Dia mengatakan saya adalah jemaat dari pendeta 到 Pau. 印尼来钱给人家偷掉了， Saya datang ke Indonesia, saya ditipu orang 我 dan 现 habis 在 uang 回 saya. 去我没有钱买机票， Sekarang saya tidak lagi mempunyai uang untuk membeli tiket 所以 pulang. 请唐牧师帮助我。 Maka mohon pendeta Stephen tolong 我 menolong 我 saya. 看这是包牧师的会友， Saya melihat dia adalah seorang jemaat dari 我 pendeta 就 Pau. 相信他， Maka saya percaya kepada 我 dia 就把钱给他， dan saya memberikan uang kepada 因为 dia. 他就走了。 Maka dia pun pergi. 他没有告诉我什么时候会把钱还给我， Dia tidak memberitahukan kepada saya kapan dia akan membayar hutang 存着 itu. 基督徒的爱心。 Tetapi sebagai seorang Kristen yang 就 penuh 相信 kasih, 他。 saya percaya kepada dia. 后来不久以后， Tidak lama kemudian, 我再看到另外一个牧师又给他骗了， saya melihat lagi pendeta yang lain ditipu lagi oleh dia, 再把一些钱借给他， meminjamkan lagi uang kepada dia, 又是去买机票。 dan juga pergi lagi membeli 结 tiket. 果我发现他在印尼骗了很多传道人。 Akhirnya saya menemukan bahwa di Indonesia dia menipu banyak sekali hamba 我知道 Tuhan. 这个人坏人， Saya tahu ini adalah orang 他 yang jahat. 真的是包牧师的会友吗？ Apakah dia sungguh adalah jemaat dari pendeta Pau? 可能不是。 Mungkin bukan. 所以我有一次到香港去的时候， Maka suatu kali ketika saya pergi ke Hong Kong, 我很盼望去找包牧师， saya mengharapkan bisa pergi mencari pendeta 问他 Pau. 你认识这个人吗？ Mau menanyakan kepada dia apakah dia kenal kepada orang 这个 ini. 是你的会友吗？ Apakah dia ini adalah jemaatnya? 但是我还没有见到包牧师以前， Tetapi sebelum saya berjumpa dengan pendeta Pau, 有一次我在印尼的领事馆的电梯里面看见他在里面， suatu kali ketika di lift di konsuler di Indonesia, saya melihat dia ada di 我 dalamnya. 说你是不是那个向我借钱买机票的人？ Saya menanyakan kepada dia, apakah engkau adalah orang yang pernah pinjam uang untuk membeli tiket itu? 他说不是不是，我不是。 Dia mengatakan, oh bukan, saya bukan. 我说你是， Saya mengatakan, ya 他说 engkau. 不是， Dia mengatakan bukan. 我说你是， Saya mengatakan, ya engkau orangnya. 我不是。 Dia mengatakan bukan. 电梯里面的人看见我一个牧师跟一个人在吵架，
Maka orang-orang di dalam lift itu melihat saya sebagai seorang pendeta yang bertengkar dengan seseorang yang 我也 lain. 没有办法证明是。 Saya juga tidak bisa membuktikan itu iya. 我就对大家说：你们要小心这个人， Maka saya berkata kepada orang-orang di sana, kalian harus hati-hati kepada orang 这个是 ini. 骗子， Ini adalah seorang penipu. 你们要小心，不要随便借钱给他。 Kalian harus hati-hati, jangan sembarangan meminjamkan uang kepada 我 dia. 就离开了。 Kemudian saya meninggalkan dia. 过几天呢， Beberapa hari kemudian, 突然间， tiba-tiba 我的哥哥说 kakak saya：“ mengatakan, 我请你到我公司来。 saya minta engkau datang ke perusahaan 我 saya. 去的时候， Pada waktu saya pergi, 看见他坐在那里， saya melihat dia duduk di sana. 我莫名其妙。 Saya merasa 我 terheran-heran. 问我哥哥， saya 为什么 menanyakan 这个人会坐在这里？ Saya menanyakan kepada kakak saya mengapa orang ini bisa duduk di 我 sini. 哥哥说：我听你讲有人骗你， Kakak saya mengatakan, saya mendengarkan engkau mengatakan ada orang yang menipu 而 engkau. 且把名字也告诉我了， Bahkan juga memberitahukan nama kepada 我就 saya. 记在脑里了。 Maka saya ingat di dalam otak saya. 今天这个人到我的公司， Hari ini orang ini datang ke dalam ke perusahaan saya 对我说， dan berkata kepada 他 saya, 认识唐从容， dia kenal kepada Stephen 他 Tong. 是唐从容的好朋友， Dia adalah teman baik dari 从 Stephen 印 Tong. 尼回到香港来， Dari Indonesia pulang ke 他 Hong Kong 遇到金钱上的困难 dan，dia menghadapi kesulitan dalam 盼 keuangan 望他的哥哥可以帮助他 dan。 mengharapkan kakak saya bisa 那 menolong dia. 我的哥哥知道他跟我有一些事情， Dan kakak saya mengetahui peristiwa yang terjadi antara 他 dia 说 dengan 好 saya. ，我一定帮助你。 Maka dia pun kakak saya mengatakan 请 baik-baik saya akan 坐一 menolong 下。 kau. Silakan duduk 我 sebentar. 哥哥就打电话给我， Kemudian kakak saya pun menelepon 我 saya. 赶去的时候， Maka ketika saya langsung bergegas ke 看 sana, 就是他， saya melihat justru itu Oh, orang-orangnya. Yusni. Saya mengatakan engkau 你 lagi, 不但骗了我， bukan saja engkau telah 你 menipu 还 saya, 用我的名字来骗我的哥哥。 engkau masih memakai nama saya untuk menipu kakak 那时 saya. 候我哥哥不要原谅他， Pada waktu itu kakak saya tidak mau 就 mengampuni 叫他在 dia 那里等， dan minta dia tunggu di sana. 叫警察 Kemudian 把他抓去。 memanggil polisi untuk menangkap dia. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami 不是 kasih. 我，不是我， Oh, bukan saya, bukan 我 saya. 发誓不是我， Oh, saya bersumpah itu bukan 我指 saya. 着上帝说不是我。 Saya berdemi Tuhan, saya mengatakan itu bukan 这是 saya. 今天社会可怕的地方。 Ini adalah hal yang mengerikan dalam masyarakat 那么， hari 如果 ini. 一个人发了誓， Lalu jikalau seseorang telah bersumpah 又说谎话， dan dia juga telah berbohong, 所以古人说， maka nenek moyang 你 kita 们要 mengatakan 向上帝谨守。 kalian harus taat kepada Tuhan, Dan Yesus memegang so, janjinya itu. Tetapi Yesus 不 mengatakan 是如此， bukan demikian. 我对你说， Aku berkata 什么 kepadamu, 事都不可以发， sumpah apapun engkau tidak boleh 什么 lakukan. 事都不可以起， Dalam hal apapun engkau tidak boleh 你不 bersumpah. 可以指着上帝来起誓， Engkau tidak boleh bersumpah demi Tuhan. 你不可以指着天来起誓。 Engkau tidak boleh bersumpah demi langit 天是上帝的宝座， karena langit 天是上帝的宝座， karena langit adalah takhta Allah, 地是上帝的脚凳。 bumi adalah tempat tumpuan kaki 你也 Tuhan. 不可以指着你的头起誓， Engkau juga tidak boleh bersumpah demi kepalamu 因为你不能使你的头发从黑变白，从白变黑。 karena engkau tidak bisa memutihkan atau menghitamkan 所以 rambutmu. 耶稣在这里所讲的大意是什么呢？ Maka apakah makna yang Yesus sampaikan di 你 sini? 发誓没有用， Engkau bersumpah tidak ada 因为 gunanya 真正要行的是诚实。 karena yang sesungguhnya harus dilakukan adalah 诚实的 kejujuran. 人，上帝用诚实待他； Orang yang jujur Allah akan memperlakukan mereka dengan kejujuran. 正直的人，上帝用正直待他； Orang yang lurus Allah akan memperlakukan mereka dengan kelurusan. 拐逼的人，上帝不拐逼，上帝用弯曲待他。 Orang yang licik Allah tidak memperlakukan mereka dengan kelicikan, tetapi Allah memperlakukan mereka dengan lika-liku. 所以，一个诡诈的人，最后吃亏的是他自己。 Maka seseorang yang licik yang paling akhir akan dirugikan adalah dirinya 我要 sendiri. 问一件事，你们一定不知道的。 Satu hal yang saya mau tanyakan pasti saudara tidak 美 ketahui. 国总统起事的时候，在美国最高法院，在最高的法官的面前，他们就拿着一本圣经，指着上帝起誓。 Presiden Amerika ketika mereka mengambil sumpah di pengadilan yang tertinggi di Amerika, mereka akan mengambil satu kitab suci dan menunjuk kepada langit dan bersumpah. 华盛顿到今天的 Donald Trump， Dari Washington sampai Donald Trump hari ini 40多个总统， ada 40-an 每一个 presiden. 总统都是这样。 Setiap presiden demikianlah mereka 但是 lakukan. 美国40多个总统里面有一个不一样的， Tetapi di antara 40 presiden Amerika itu ada seseorang yang berbeda. 当他就职总统的时候， Ketika dia dilantik sebagai presiden, 他不是用一本圣经来起誓， dia bukan bersumpah dengan satu
kitab suci. 他要2本圣经。 Dia minta 2 kitab 哇 suci. ，很多人奇怪， Oh, banyak orang merasa heran. 1本不够吗？ Apakah 1 kitab suci tidak 为什么要 cukup? 2本呢？ Mengapa harus 2 他 kitab 站在 suci? 大法官的面前， Maka di hadapan hakim besar dia 手里 mengatakan, 拿着2本很重的圣经， dan di tangannya 启示 memegang 2 kitab suci yang sangat 我 berat dan 在 bersumpah. 上帝面前， Aku di hadapan Tuhan, 我在法官面前， di hadapan hakim agung, 我在国会面前， di hadapan parlemen, 我在这个美国所有的百姓面 di 前， hadapan seluruh rakyat 我 Amerika, 起誓成为一个诚实的总统。 saya bersumpah menjadi seorang presiden Amerika yang jujur. 这个总统是谁啊 Siapakah presiden ini? ？Richard Nixon。 Richard Nixon. Richard Nixon is the only president with 2 Bible and said his oath before God. Dan Richard Nixon adalah presiden satu-satunya yang bersumpah kepresidenannya dengan 2 kitab suci. 结果 Akhirnya 他变成美国被弹劾的第一个总统， dia menjadi presiden pertama yang dimaksulkan di Amerika. 因为他后来在 Watergate 的事情上完全不诚实。 Karena dalam kasus skandal Watergate itu dia tidak jujur. 结果呢， Akhirnya 他的录音带被他擦掉了一部分， Pita rekamannya dia potong sebagian. 被查到以后呢， Dan setelah diketemukan, 那个时候他们用各样的办法，一定要把他赶出去。 dan pada waktu itu dengan berbagai cara dia akan diusir. 所以当他被弹劾以前， Maka sebelum dia dimaksulkan, 要离开白宫以前， sebelum dia meninggalkan Gedung Putih, 那一天晚上，他 Pada malam itu 痛苦到一个地步， dia begitu bersedih dan bersusah. 在他的房间里面在地上爬。 Dia merangkak di ruangannya. 为什么呢？ Mengapa demikian? 因为我没有面见我的百姓， Oh, karena saya tidak lagi mempunyai muka untuk 我 berjumpa dengan 欺骗了 rakyatku. 我的百姓， Saya telah menipu rakyatku. 我在 Watergate 的事情上说了谎话， Saya telah menipu dalam kasus atau Pada- skandal Watergate. 脸非常难看。 Maka sangat susah hati. 最后呢，他 Akhirnya, 被弹劾离开白宫以前， dan sebelum dia dimaksulkan dan meninggalkan Gedung 他 Putih, 做了一个决定， dia mengambil satu keputusan. 自动辞职。 Saya akan mengundurkan diri. 然后他辞职的时候，他们说你要在电台面前向全世界宣布，你自动辞职。 Mereka mengatakan engkau harus di hadapan siaran televisi, di hadapan seluruh rakyat Amerika, engkau mengatakan engkau akan mengundurkan diri. 那一天我在新加坡， Pada waktu itu saya ada di 我 Singapura 住的地方就开了电视，我看到 Nixon 出来了。 dan di tempat tinggal saya membuka siaran televisi, saya melihat Nixon 那 muncul 是 di 我 sana. 所见过的人最难看的面孔， Itu adalah paras wajah yang saya lihat yang paling bersusah 整 hati. 个身体发抖。 Dia gemetaran. 他说：“President Richard Nixon, Dia mengatakan saya Presiden Richard Nixon. I am the President of United States. Saya Presiden Amerika Serikat. Now I declare my designation today.” Sekarang saya mengumumkan pengunduran diri saya hari ini. 很憔悴， Dan begitu suram 很伤心的。 dan begitu sedih. 讲了那一句话以后， Setelah dia mengatakan kalimat itu, 他就下台。 maka dia pun turun. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 这件事情 dalam hal ini 轰动全世界。 telah menggemparkan seluruh 美 dunia. 国的总统是百姓选出来的， Presiden Amerika dipilih oleh rakyat, 美国的总统欺骗百姓的时候， tetapi ketika Presiden Amerika menipu 国 rakyatnya, 会可以把他弹劾。 parlemen bisa Impeachment. memaksulkan dia, 但弹劾的结果呢？ dan akhir dari 他因 pemaksulan 为 itu, 怕了害羞，所以他就自己辞职。 maka karena dia takut malu, dia akhirnya mengundurkan diri 面孔 sendiri. 难看的不得了。 Dia begitu suram dan begitu 从 susah 此以后 hati, 他就下台了。 dan mulai saat itu dia pun turun 下台以后呢？ tahta. Setelah dia turun, 有一个国家对他说：“我请你来到我的中国。 ada satu negara yang mengundang dia datang ke Tiongkok. ” 谁请他呢？ Siapakah yang mengundang dia? 毛泽东请他。 Adalah Mao Zedong. 毛泽东说：“美国跟中国建交，就是因为你跑到北京来，你是中国人的朋友。 Mao Zedong mengatakan Tiongkok dan Amerika boleh berhubungan diplomatik itu karena engkau lah yang datang ke Tiongkok yang melakukan 我 hubungan 们 itu. 中国人是很注重旧朋友的感情的， Dan kami orang Tiongkok itu sangat mementingkan hubungan pertemanan. 所以那个时候 Nixon 到哪里去，人都不欢迎了。 Pada waktu itu Nixon kemanapun tidak disambut oleh 但是 siapapun. 他飞到北京飞机场的时候， Tetapi ketika dia terbang sampai ke bandara di 他从 Beijing, 飞机场下来， ketika dia turun dari pesawat, 他吓了一跳， dia sangat terkejut. 一条红地毯，好像欢迎国王一样的
摆在他的面前。 Ada terpampang karpet merah di hadapannya seperti menyambut seorang 所以 raja. 他失去总统这份以后，最安慰的就是那一天。 Maka setelah dia kehilangan jabatan kepresidenan, pada saat yang paling menghibur dia adalah saat itu. 他走在红地毯上面的时候， Maka pada waktu dia berjalan di atas karpet 好 merah, 像他还记得从前做总统的威风。 dia masih mengenang akan kemegahan keagungan dia ketika menjabat sebagai 他们 presiden. 带他去毛泽东所住的地方， Dan ketika orang-orang membawa dia ke tempat tinggal daripada Mao 中 Zedong, 国政府照样对待他，好像对待还做总统的 Nixon 一样的。 pemerintah Tiongkok itu tetap memperlakukan dia sepertinya Nixon masih sebagai presiden 那么 Amerika. 在讲话的中间呢， Ketika dalam percakapan, 记者记载了一句毛泽东讲的话。 wartawan mencatat satu kalimat yang dikatakan oleh Mao Zedong. 毛泽东那一天讲那句话，是他一生最羞辱自己的话。 Pada waktu itu Mao Zedong mengatakan kalimat itu adalah satu kalimat yang paling membuat dia malu seumur hidup. mempermalukan sendiri。你知道他讲什么呢？ Tahukah saudara apa yang dia katakan? 你们的国家这么小事大题， Kalian, negara kalian, hal yang kecil kalian besar-besarkan. 为什么你们的国会那么啰嗦？ Mengapa parlemen kalian begitu cerewet? 你不过说谎话罢了， Engkau hanya mengatakan sedikit bohong 他 saja. 们就要把你赶出总统的宝座。 Dan mereka harus mengusir engkau daripada takhta 感 kepresidenan. 到这件事不应该这样做， Saya merasakan hal ini tidak patut diselesaikan seperti ini. 记者记载下来， Maka wartawan pun 向 mencatat 全世界发布毛泽东这句话。 dan mengumumkan ke seluruh dunia kalimat yang disampaikan oleh Mao Zedong 全 itu. 世界就在那一天看不起毛泽东。 Maka seluruh dunia mulai hari itu menghina Mao 我 Zedong. 那时候很害羞， Waktu itu saya sangat 为什 malu. 么中国人的领袖会讲一句跟中国文化违背的事情呢？ Mengapa pemimpin Tiongkok bisa mengatakan satu kalimat yang bertentangan dengan kebudayaan Tiongkok? 中国文化是很讲信用的， Kebudayaan Tiongkok itu sangat mementingkan tentang 中 kepercayaan. 国文化很注重诚实的。 Dan kebudayaan Tiongkok itu sangat mementingkan tentang 那么 kejujuran. 共产党的领袖是这样一个不尊重诚实的人。 Tetapi mengapa pemimpin komunis ini sangat tidak mementingkan akan kejujuran? 那一天到现在已经差不多40年了， Dari hari itu sampai sekarang kira-kira sudah 40 tahun, 40多年了。 40-an tahun. 我今天告诉你， Saya sekarang hari ini katakan 今 kepada 天 saudara, 今天20几号啊？ 28号， hari ini tanggal 28 全 Juni, 世界很多的国家开始生气中国了。 seluruh dunia banyak sekali negara-negara yang mulai marah kepada 为什 Tiongkok. 么呢？ Mengapa 因为 demikian? 中国政府在今年3月份以后呢，他们用疫情把全世界危害到这个厉害，不要承认。 Karena pemerintah Tiongkok dari sejak bulan Maret mereka tidak mau mengakui bahwa mereka yang mengakibatkan pandemi di seluruh 他 dunia. 们不但是如此， Bukan saja demikian, 他们自己有什么疫情也不要公布诚实。 mereka tidak juga mau mengumumkan secara jujur pandemi yang mereka alami. 我们用不诚实对待全世界。 Dan dengan ketidakjujuran mereka memperlakukan seluruh 现在 dunia. 你看见凤凰卫视 Sekarang- 都是替中国讲话。 Sekarang kalau saudara melihat, menyaksikan siaran daripada Phoenix itu mereka semua berkata-kata demi 我 pemerintah 不 Tiongkok. 想制造我们之中变成两派的派别纷争的事情， Saya tidak mau atau tidak bermaksud menciptakan ada dua kubu di sini. 因为凤凰卫视说是美国自己不能处理，摔锅到中国来。 Karena siaran daripada televisi Phoenix itu mengatakan Amerika yang mengakibatkan semuanya ini. 中国怪美国，美国怪中国。 Tiongkok menyalahkan Amerika, demikian sebaliknya Amerika menyalahkan Tiongkok. 英国、 Kemudian Inggris, 国、 Prancis, 德国、 Jerman, 意大利， Italia, 还有很多的国家， dan masih banyak negara 他们 yang 也开 lain. 始要找真正的原因是什么？ Mereka mau mencari alasan yang atau penyebab yang 他 sesungguhnya. 们发现中国对世界不诚实， Dan mereka menemukan bahwa Tiongkok tidak jujur kepada dunia. 因为不诚实， Karena 所以 ketidakjujuran, 很多的国家开始生气了。 maka banyak negara yang mulai marah. 美国是诚实的吗？ Apakah Amerika itu jujur? 也不一定。 Juga belum tentu. 美国好吗？ Apakah Amerika itu 也 baik? 不一定。 Juga belum tentu. 但是这个世界你不诚实，我不诚实，彼此这样相待， Tetapi dunia ini kalau engkau tidak jujur, saya tidak jujur, kalau saling memperlakukan dengan 结果 ketidakjujuran, 都彼此不信任的。 dan akhirnya pun saling tidak 所以 percaya. 现在的世界 Maka dunia sekarang 比 ini 过去的世界 dengan dunia pada masa lalu, 生活更困难，
kehidupan kita semakin sulit, 前途更危险。 masa depan kita semakin berbahaya. 我们要为这个世界祷告， Kita harus berdoa untuk dunia 为这个 ini. 百姓祷告。 Kita berdoa untuk 如 manusia, 果我们 rakyat. 为了遮盖自己， Jikalau demi menutupi diri, 我们用发誓解决问题， kita menyelesaikan masalah dengan bersumpah, 耶稣说没有用的。 Yesus mengatakan tidak ada gunanya. 耶稣说， Yesus mengatakan, 你们所讲的话， yang kalian katakan, 是就说是， hendaklah ya katakan ya, 不是就说不是， tidak katakan tidak. 不要多解释。 Jangan lebih banyak lagi dari Beliau kata-katamu. berdoa. Jangan lebih banyak lagi 如果你 berkata-kata. 再多讲话， Karena lebih daripada itu, 那就是出于恶者。 maka itu akan datang daripada si jahat. 古希腊有个哲学家叫做 Xenophonus， Dalam Yunani kuno ada seorang filsuf nama 这个人 Xenophonus. 讲一句全世界历史著名的话。 Orang ini mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal dalam sejarah. 现在我照每一个字每一句讲给你听。 Sekarang seturut dengan setiap kata dan setiap kalimat yang disampaikan dan Xenophonus jelaskan. said, "The nature grant us with 2 ears and 2 eyes." Dia mengatakan dunia alam memberikan kepada kita 2 telinga 2 mata Is to say to us, adalah untuk memberitahukan kepada kita we should listen more. kita harus mendengar lebih banyak, We should observe more. kita harus mengamati lebih banyak. But the nature give us only one mouth. Tetapi alam hanya memberikan 1 mulut kepada Is kita, to teach us to say less. adalah untuk mengajarkan kepada kita berkata-kata lebih sedikit. 自然给人类2个耳朵、2个眼睛，但是只有1个嘴巴。 Alam memberikan kepada manusia 2 telinga 2 mata tetapi hanya 1 mulut. 为什么？ Mengapa demikian? 要我们多听、 Adalah 多看、少讲话。 supaya kita lebih dengar, lebih banyak dengar, lebih banyak mengamati dan lebih sedikit 我再讲一次 berkata-kata. 啊， Sekali lagi saya 自 katakan, 然给我们2个耳朵、2个眼睛，但是只有1张嘴。 alam memberikan kepada kita 2 telinga, 2 mata tetapi hanya ada 1 mulut. 只要我们多听、多看、少讲话。 Adalah supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak mengamati dan lebih sedikit 我们 berkata-kata. 大家讲一次，1、 Sama-sama kita 2、3。 katakan, 自然 alam 给 memberikan 我 kepada 们 kita 人类 2 telinga, 2个耳朵、 2 2个 mata, 眼睛，但是只有 tapi hanya 1 mulut. 1个嘴巴。是要我们多听、多看、少讲话。 Adalah supaya kita lebih banyak mendengar, lebih 今天 banyak mengamati 我 dan 们 lebih 听不 sedikit 够， 我们 kata-kata. 看不够，我们讲太快了。 Tetapi hari ini sebaliknya kita dengar terlalu sedikit, melihat terlalu sedikit, tetapi kita berkata-kata terlalu banyak. 圣经说：“快快的听， Alkitab mengatakan cepat-cepatlah mendengar, 慢慢的说。” lambat-lambatlah 好 berkata-kata. 我从圣经把这句话改了一下， Saya merubahnya dari kalimat yang disampaikan dalam Alkitab. 用 reform 神修的观念来看。 Dengan konsep teologi reform kita memandangnya. 我跟 Xenophonus 讲不同的话。 Saya mengatakan kalimat yang berbeda dengan Xenophonus. Xenophonus 说：“ Xenophonus 自 mengatakan 然给我们， alam memberikan kepada kita. Saya mengatakan 上帝创造我们。 Allah menciptakan kita. Xenophonus 说： Xenophonus mengatakan 耳朵2个，眼睛2个， 2 telinga, 2 mata, 嘴巴只有1个。 mulut hanya ada 1. 我说， Tetapi saya 上帝 mengatakan 造我们2个耳朵、2个眼睛， Allah menciptakan kita 2 telinga, 2 mata, 只有1个嘴巴， hanya ada 1 做 mulut. 什么呢？ Untuk apakah itu? 叫我们听好，听坏， Supaya kita bisa mendengarkan yang baik dan yang tidak. 叫我们看是看非。 Supaya kita bisa melihat yang benar dan juga yang tidak. 当我们做见证的时候， Pada waktu kita bersaksi, 我们只能为真理做见证。 kita hanya boleh bersaksi untuk kebenaran. 对的就是对的， Yang benar itu tetap benar. 错的就是错 Yang 的。 salah tetap salah. 亲爱的弟兄姊 Bapak 妹， Ibu yang kami kasihi, 如果我们是这样诚实的， jikalau sedemikian kita menjadi 我 seorang yang 们 jujur, 讨上帝喜悦。 maka kita pun akan berkenan kepada Tuhan. 今天美国对中国很生气， Hari ini Amerika sangat marah kepada Tiongkok 因为中国有欺骗的手段， karena Tiongkok mempunyai cara yang menipu, 用2种，一种很多的钱收买知识分子， yang dengan 2 cara. Satu dengan uang yang banyak mereka membajak orang-orang yang pintar. 第二， Yang kedua, 用很少的钱收买替他讲话的那些百姓。 kemudian dengan uang yang sedikit dia membeli, menyogok rakyat yang banyak itu untuk berkata-kata demi 用 pemerintah. 很多的钱收买的是谁呢？ Siapakah dengan uang yang banyak mereka beli itu? 中国的留学生、 Adalah orang-orang Tiongkok yang sekolah ke luar 外 negeri, 国的教授， adalah dosen-dosen dari luar 那是 negeri, 需要钱
贫穷的知识分子， yaitu orang-orang intelektual yang miskin yang memerlukan 他们 uang. 用了几百亿的美金 Mereka dengan uang puluhan miliar dolar 收 Amerika, 买最聪明的人， mereka membeli orang-orang yang terpintar. 他们到美国去读书， Kemudian mereka pergi sekolah ke 去 Amerika. 读书的目的是做什么？ Apakah tujuan mereka bersekolah di 美 sana 国最高的技术偷过来带回中国。 adalah untuk mencuri teknologi yang tertinggi dari Amerika dan dikirim kembali ke 这些 Tiongkok. 人看起来是很好的学生， Dan orang-orang ini kelihatannya adalah mahasiswa yang 在 sangat 哈 baik. 佛、在耶鲁、在哥伦比亚、在 Cornell 念书。 Mereka sekolah, mereka kuliah di Harvard, di Columbia, di Cornell, di Yale dan 我在 sebagainya. 美国这些大学都讲过道， Saya pernah berkhotbah di sekolah di universitas-universitas ini di 我真的 Amerika. 很佩服中国学生。 Dan saya sangat kagum kepada mahasiswa dari 印尼 Tiongkok. 的学生到美国读书，什么学校都进去。 Dan kalau orang-orang Indonesia, mahasiswa mereka ke Amerika, mereka ke universitas manapun 中 mereka 国学 pergi. 生到美国去，只要最好的大学才去读书， Tetapi mahasiswa yang datang dari Tiongkok, mereka hanya masuk kepada universitas yang terbaik. 读的最用功、 Dan mereka yang paling rajin, 最努力， mereka yang paling giat, 我非常佩服他们。 saya sangat kagum kepada 那么 mereka. 中国学生在美国有多少人呢？ Ada berapakah banyak mahasiswa Tiongkok di 超 Amerika? 过30万， Lebih dari 300.000 orang. 每一个人一年要花几万美金， Setiap orang setiap tahun menghabiskan puluhan ribu dolar 所以这 Amerika. 是美国财政收入很重要的一部分。 Dan ini merupakan pemasukan yang sangat penting daripada keuangan 可以 Amerika. 说，美国靠大学赚钱， Boleh dikatakan Amerika mengandalkan pemasukan daripada para 欧 mahasiswa 洲 ini. 靠博物馆赚钱。 Dan negara-negara Eropa mereka mengandalkan pemasukan dari 但 museum. 是等中国的这个科技越来越进步的时候， Tetapi ketika teknologi Amerika itu semakin maju, 科技的导弹越来越进步的时候， ketika teknologi rudal itu semakin 美 maju, 国发现中国威胁了美国， dan Amerika mendapatkan bahwa Tiongkok menjadi ancaman 后 bagi 来查 mereka. 出了中国原来有许多的侦探学生在他们中间。 Kemudian mereka menemukan rupanya banyak mahasiswa mata-mata yang ada di 所以 Amerika. Trump 大发脾气。 Maka Trump itu sangat marah. 现在呢， Sekarang 他们找出那些做侦探的学生，有大概几千个人， mereka menemukan kira-kira ada ribuan mahasiswa yang menjadi mata-mata di 绝 sana. 对把他们赶掉， Dan mereka akan mengusir 不 semuanya 再 itu. 发 visa 给他 Dan 们。 tidak akan lagi memberikan izin visa 这 kepada 个 mereka. 是给中国人很大的羞辱。 Dan ini merupakan hal yang sangat mempermalukan Tiongkok. 当然，中国不承认这件事情 Sudah。barang tentu Tiongkok tidak 那么 mengakui hal 不 ini. 但学生有份， Dan bukan saja mahasiswa 中 berbagian, 国学生在美国大学做教授的也有份。 mahasiswa Tiongkok yang menjadi dosen di Amerika pun 所 berbagian 以 di 因为 dalamnya. 不信任、 Karena tidak percaya, 不诚实， tidak jujur, 所以两国的关系就越来越不好。 maka hubungan kedua negara pun semakin 我 memburuk. 们求上帝怜悯 Kita mohon 这个世界。 maka kita mohon Tuhan berbelas kasihan 如 kepada 果 dunia 人与 ini. 人不相信任， Jikalau antar manusia tidak saling percaya, 社会就败坏了。 maka masyarakat pun akan rusak. 国与国不信任， Jikalau antar negara tidak saling 国 percaya, 际关系就败坏了。 maka hubungan internasional pun akan 愿 rusak. 上帝怜悯我。 Kiranya Tuhan berbelas kasihan Yesus kepada kita.说- Yesus mengatakan, 你们听说启示，你们要守住。 kalian mengatakan kalau bersumpah itu harus 我告诉你们， memegangnya. Saya 你们 katakan, 什么事都不要起， kalian tidak boleh bersumpah untuk hal 你的 apapun. 口是就说是， Mulutmu kalau ya katakan ya, 不是就不 kalau 不是， tidak katakan tidak. 免得多说就出于那物质。 Selebihnya itu datang daripada si jahat. 上帝帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 做一 kita 个诚实的人、 menjadi seorang yang jujur, 正直的人、 menjadi seorang yang lurus, 怜悯人， menjadi seorang yang berbelas 上帝 kasihan, 就继续赐福给我们。 dan kiranya Tuhan terus memberkati kita. 愿主与我们同在。 Kiranya Tuhan menyertai 我们 kita. 低头祷告， Mari kita berdoa. 请胡信长老带领我们祷告。 亲爱的天父上帝，我们感谢你，你的话语已经说出来，我们求主帮助我们，将你的话语能够藏在我们的心，好让我们不得罪你。求主赐给我们力量，能够把你的话语实行出来。愿我们日常的生活、我们的言语、我们的行为都能够成为主的美好见证人。愿我们对是的就说是，对不是的就说不是。求主赐给我们力量，勇敢为真理做见证。祷告，感谢，奉主耶稣的名。